Yang Berhormat Padang Terap, ni yang, Menteri yang diminta oleh Yang Berhormat tadi. yang ini Patuh. tentang Menteri, setahu saya Kejap, Tan Sri, saya tahu bahawa saya dah melebihi jauh masa yang telah pun dihadkan untuk saya nak minta izin berapa lama lagi diberi supaya Pulang sama Yang Berhormat kalau ada mencelah. Kalau Yang Berhormat nak jawab boleh, kalau tak pun boleh. terima kasih Menteri. Saya ingin dapat penjelasan sebab setahu saya kedua-dua orang pegawai ini, Tuan Sukri dengan Tuan Ramlan, yang dulu berkhidmat di Balai Wangsa Maju, sekarang bertugas di IPD Sentul. Dan saya dapat aduan daripada orang awam bahawa mereka masih berurusan dengan isu-isu yang ada berkaitan dengan kes jenayah. Saya ingin tahu kenapa kalau polis yang digantung dan disiasat di bawah kes disiplin ini masih boleh bertugas dan boleh mengambil bahagian dalam tugas yang melibatkan kes-kes jenayah. saya dah jawab tadi bahawa mereka yang terlibat ini telah pun direman dan disiasat di bawah Seksyen 385 dan diberikan kerja lain. Jadi kalau sekiranya Yang Berhormat daripada Batu mempunyai maklumat-maklumat yang berbeza, maka sepanjangkan kepada saya untuk kita pastikan bahawa apa yang saya telah pun beritahu di dalam Dewan Yang Mulia ini tidak merupakan satu kenyataan. Yang Berhormat Padang Terap mencadangkan agar pegawai PDRM yang dibuang kerja kerana kesalahan kecil diberikan sagu hati atau pampasan. Mengikut peraturan pencen 1980 yang mana apabila seseorang pegawai dijatuhi hukuman buang kerja, tempoh perkhidmatan beliau yang lalu tidak layak untuk diambil kira sebagai perkhidmatan yang melayakkan untuk dibayar sebarang faedah pencen dan ganjaran tanpa mengambil kira walaupun kesalahan yang dilakukan itu dianggap kecil. Jadi apa yang kita lakukan itu bersandarkan kepada undang-undang yang sedia ada. Berkenaan siasatan yang dijalankan terhadap isu pembuangan kepala babi dalam masjid yang berlaku di negara kita yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Pasir Mas, sejak tahun 2008 sehingga kini terdapat sebanyak 12 kejadian telah dilaporkan di seluruh negara. Kes-kes tersebut telah disiasat di bawah Seksyen 295 Kanun Keseksaan, iaitu membencana atau mencemarkan tempat sembahyang dengan niat hendak mengaibkan agama mana-mana golongan. Dan 298A Kanun Keseksaan menyebabkan dan sebagainya di atas alasan-alasan agama, suasana tidak harmoni, perpecahan atau perasaan permusuhan, benci membenci atau niat jahat atau memudaratkan dan sebagainya, pemeliharaan keadaan harmoni atau perpaduan. Terdapat satu kes yang dituduh di bawah Seksyen 298A1 Kanun Keseksaan, iaitu bersangkut dengan laporan 10384/2010. Tertuduh telah disabitkan kesalahan dan dijatuhi hukuman denda 1,000 ataupun 3 bulan penjara sekiranya gagal membayar denda. Walau bagaimanapun, manakala 4 kes lagi masih dalam siasatan polis dan daripada 11 siasatan kes yang dibuka, 6 kertas diiktiraf oleh pihak Hukum Negara sebagai NFA, No Further Action, khususnya daripada Ketua Unit Pendakwaan Negeri Jabatan Pertuan Negara. Tuan Yang Bertua, Yang Berhormat, salah satu kes di bawah 298A1 ini dah dibuat tuduhan, katanya dah dijatuh hukuman. Boleh tak Yang Berhormat jelaskan siapakah penjenayah ini, sebab ini tidak diketahui oleh umum. Apabila ia dijatuh hukuman, adakah beliau membayar denda ataupun masuk penjara? Dan perlu kita ketahui sebab ini sebagai satu pengajaran. Dan saya minta Yang Berhormat jawab lebih sikit lagi kalau ada masa atau maklumat-maklumat langkah-langkah seterusnya untuk nak menentukan bahawa jangan lagi berlaku penghinaan terhadap rumah Allah ini, masjid, dengan pembuangan kepala babi. Ianya amat-amat menyedihkan. Dan setakat ini pada saya lah belum lagi berpuas hati lah
kerana nampaknya tindakan begitu lambat untuk menangkap dan mendakwa mereka-mereka yang bertanggungjawab ini. Sekian, terima kasih. Kes yang berkenaan dari segi nama saya tidak mempunyai secara terperinci, tapi kalau Yang Berhormat memerlukannya, saya boleh umumkan kepada orang ramai. Tak semestinya direct secara langsung kepada Yang Berhormat secara bertulis. Tak ada perkara yang ingin kita nak sembunyikan. Kedua, saya nak tekankan di sini bahawa isu yang begitu sensitif sebegini memerlukan tumpuan pihak polis, khususnya polis tempatan, menanganinya secara berkhemah. Dan banyak pendekatan yang kita lakukan daripada pihak kepimpinan masyarakat untuk membendung kemarahan, emosi yang dibangkitkan mungkin disengajakan oleh pihak-pihak tertentu, dapat dilaksanakan oleh pihak polis tanpa dihebohkan di halayak orang ramai, kerana isu-isu yang melibatkan kaum dan agama merupakan sesuatu yang boleh mencetuskan satu keadaan yang tak boleh dikawal. Sila. Saya memang berharap dan mencadangkan kalau boleh umum pada orang ramai, bukan saya dalam. Sebab di mana-mana saya pergi datang sini Pertua, umat Islam bertanya. Dia kata, ini masjid dibelempar kepala babi, Kementerian Dalam Negeri senyap je, polis senyap je, report dibuat, tak ada apa tindakan, seolah-olah tidak diambil berat. Jadi sebab itu saya rasa elok dibuat penjelasan kepada umum, dan kemudian langkah-langkah yang diambil seterusnya. Dan akhir sekali dah ambil kesempatan di sini, sebab saya pun tak nak bangun lagi mencelah, oleh kerana keselamatan negara kita berada di tahap yang ke-12 di dunia disebut oleh Muhammad tadi. Adakah Yang Berhormat cadang yang Kementerian Dalam Negeri nak mengadakan kesyukuran, menyatakan gembiranya, syukurnya kita Allah SWT kerana negara kita ni berada di tahap yang begitu selamat, lebih baik daripada mereka di tahap ke-12. Jadi bolehlah panggil kita seorang semua ni mengamal, makan sekali, berdoa, tanda syukur, termasuk tansir yang diperlukan sekali lah. Jangan lupa. Terima kasih. InsyaAllah Yang Berhormat Pasir Mas dari segi majlis kesyukuran tadi, dan juga harapan Yang Berhormat untuk saya umumkan satu kes yang telah pun dituduh, kita akan umum kepada orang ramai dalam masa yang terdekat ini. Ya, terima kasih Yang Berhormat Menteri. Semasa ucapan saya ada membangkitkan di mana aktiviti parti politik pembangkang dan NGO seringkali diganggu seperti ceramah atau perhimpunan awam, seringkali diganggu oleh individu-individu yang dilaporkan adalah dibayar oleh UMNO, penyokong UMNO atau ahli UMNO. Jadi walaupun saya telah membaca kenyataan dikeluarkan oleh IGP bahawa memberi jaminan bahawa akan memastikan perjalanan aktiviti ada pembangkang dan NGO akan berjalan dengan lancar dan pilihan raya akan berjalan lancar. Saya nak tahu apakah strategi atau pendekatan spesifik, pelan tindakan yang sedia ada untuk memastikan bukan saja buat masa ini aktiviti pembangkang mulai sekarang berjalan dengan lancar tanpa kacau ganggu, dan juga pilihan raya akan datang yang boleh diumum pada bila-bila masa mulai sekarang. Jadi saya nak satu jaminan daripada Yang Berhormat Menteri, apakah tindakan akan diambil, strategi yang sedia ada, apakah telah dilangkah tindakan untuk memastikan keselamatan awam, dan lebih-lebih lagi untuk memastikan satu pilihan raya yang bersih dijalankan. Terima kasih Menteri. Jaminan telah pun diberi oleh pihak tertinggi PDRM dalam hal ini, dan kalau sekiranya pihak polis tidak mengambil tindakan yang berhemah, mungkin negara kita dah lebih huru-hara kalau diserahkan kepada pihak pembangkang. Keduanya dalam konteks tuduhan bahawa ini dibayar oleh pihak UMNO, saya nak tanya kepada Yang Berhormat, tuduhan tu terhadap polis atau mereka yang dituduh dan didakwa menjejaskan majlis ceramah yang dimaksudkan oleh Yang Berhormat? Jelas dalam laporan, ada banyak laporan menyatakan mereka yang menimbulkan kacau ganggu ini adalah sama ada dibayar oleh UMNO
ahli UMNO atau penyokong UMNO. Itulah itu saya pohon satu apa tengah spesifik strategi spesifik yang dilakukan untuk memastikan aktiviti mulai sekarang berjalan dengan lancar dan pilihan yang akan datang adalah berjalan dengan selamat. Saya tengok tak. Jadi kita tak mahu kekerasan politik dengan kekerasan dengan keganasan. Jadi saya rasa menteri ada tanggungjawab untuk memastikan ia adalah selamat. Saya sebagai menteri saya tahu tanggungjawab saya. Tan Sri Yang Dipertua. Dan kalau sekiranya nak cakap pasal pilihan raya, kita telah melalui pilihan raya negeri di Sarawak, tak ada pun kecoh. Bermakna bahawa presiden telah pun ditetapkan oleh pihak berkuasa kalau sekiranya tidak ada pihak-pihak tertentu yang sengaja nak menimbulkan masalah. Ianya tidak akan timbul kerana selama ini apa jua pilihan raya di peringkat nasional atau di peringkat negeri telah pun berjalan dengan selamat, dengan aman, dan ini pun telah pun diberikan jaminan oleh pihak kepimpinan yang tertinggi. Keduanya, kalau Yang Berhormat boleh maklum kepada pihak polis yang terdekat perancangan apa yang nak buat, kita sendiri boleh bersama-sama Yang Berhormat untuk memastikan bahawa apa yang dikatakan merupakan ancaman kepada pihak pembangkang itu dapat kita letakkan pegawai-pegawai PDRM untuk bersama-sama dengan Ibu Berhormat supaya tak ada perkara-perkara yang diganggukan. Kerana dari segi politiknya, kalau sesuatu berlaku akhirnya dituduh polis juga dicemuh dan dikaitkan dengan parti UMNO dan Barisan Nasional, itu tidak akan membantu kita. Jadi dalam konteks apa yang merupakan Yang Berhormat kata tanggungjawab saya, maka kalau Yang Berhormat nak bekerjasama, saya tak ada masalah untuk memastikan bahawa ianya berjalan dengan lancar apa jua perancangan politik Yang Berhormat. Menteri, secara spesifik Menteri, beberapa kalilah kebelakangan ini termasuk satu ceramah yang saya sendiri hadir di mana ketua pembangkang kereta dipecah. Di Melaka saya sendiri juga diserang oleh anggota-anggota yang memegang bendera UMNO. Saya tidak tahu sama ada mereka UMNO atau tidak, tapi mereka pegang bendera UMNO. Dan di depan polis juga kita telah buat gigit laporan tangan polis. Dan kita juga gigit telinga polis. Kalau nak berdirilah tanya. Saya tanya ke isu yang sangat spesifik. Dan, boleh tanya dan dipaham juga apabila lembah pantai diserang. Betul. Dan sekali baru saja tanya, saya mau tanya sama you. Di beberapa insiden. Ini bukan floor saya, ini floor menteri. Ini floor menteri. Betul. 4 orang hormatnya sedang ini floor menteri. You ada jumpa dekat dunia ni ahli parlimen yang disabit kesalahan jenayah masih duduk dalam parlimen? Ada? Saya Yang Berhormat. Ya. Negara aman. 1 2 3 4 5 Yang Berhormat ke-5 dulu. Saya nak tanya Batu. Tan Sri Speaker, saya tanya Batu. Dulu. Menteri. Duduk. Datuk Menteri. Yang Berhormat. Saya nak tanya Datuk Menteri, ada tak kat dunia ni Kulim dalam Bandar Baru duduk Yang Berhormat. Duduk Yang Berhormat. Kesalahan masih duduk sebagai ahli parlimen? Yang Berhormat duduk dulu. Tak ada. Ni Sungai Petani nak mekap siapa? Diri. Yang Berhormat. Diri. Saya jawab, Sungai Petani diri. Ada tak mana-mana dalam parlimen dunia penyangak penjenayah yang disabit kesalahan duduk dalam parlimen? Ada? Tak ada. Kepala Langat nak cakap bangun. Bangun. Betul. Yang Berhormat Kulim Bandar Baru duduk dulu. Nak cakap bangun, jangan nak maki belakang. Duduk. Tak ada apa. Duduk lah memang. Tak ada dalam dunia ni parlimen penjenayah duduk sebagai ahli parlimen tahu. Tak betul. Tak Sri. Tengah batu dulu. Oh duduk dulu. Saya duduk, saya akur. Ahli Yang Berhormat, saya amat sedar bahawa Kementerian Dalam Negeri adalah satu kementerian yang paling mustahak. Kerana dia mengendalikan kehidupan rakyat setiap hari. Dan yang dikendali dan jaga itu keselamatan. Saya paham itu. Saya amat paham. Tetapi apabila berhujah bertanya kepada menteri, tanya dengan rasional. Jangan bangkitkan isu-isu politik. Kerana apabila Yang Berhormat umpamanya macam batu gajah, saya sengaja lepas.
Karena saya tahu menteri boleh jawab dengan baik. Yaitu cara main yang diganggu oleh UMNO itu tuduhan. Kalau ada begitu, lapor. Kalau ada tidak ada laporan secara terperinci, tanya sama menteri di mana dilapor. Itu laporan bawa sama-sama. Begitu juga dengan Batu. Kalau spesifik minta kerjasama dengan menteri. Apabila sudah begitu, lepas itu kalau mengundang lagi reaksi daripada yang berhormat yang lain, saya tidak teragak-agak gunakan kuasa saya di bawah peraturan Masyurat 37, yaitu untuk memberhentikan menteri menjawab. Karena banyak lagi kementerian yang belum dijawab. Dan itu tanggung jawab saya. Jadi jangan salahkan saya dan timbalan-timbalan saya. Oke? Siapa sekarang yang bercakap? Kota Belud lah dulu. Kota Belud dulu. Menteri. Saya habiskan hujah saya. Mana satu menteri? Menteri, mana satu? Menteri bagi saya. Kota Belud selepas Kota Belud Tengah Batu. Saya habiskan hujah. Terima kasih Tan Sri Menteri, saya belum habiskan hujah saya. Saya melihat Batu dulu Batu. Pasal menteri sudah memilih Kota Belud dulu. Jawapan Dia sudah memilih Kota Belud dulu Batu. Duduklah dulu. Nanti Ini kan penjelasan. Kota Kita Belud ikut lepas peraturan Masyurat. Batu tak ada. Sila Kota Belud. Tengah Batu dulu. Tan Sri yang di-Pertua yang bijaksana. Saya mendengar hujah Batu. Tetapi saya ingin ingatkan dia semalam dalam satu insiden dengan kawan-kawan beliau apabila yang berhormat daripada Air Hitam, Timbalan Menteri Pelajaran datang ke satu program yang walaupun NGO tetapi sebenarnya pembangkang mentalitinya, yang di mana kawan kita itu diganggu oleh penyokong-penyokong mereka. Dia senyum. Dia tidak lawan, dia tidak datang dan menyelamatkan kawan. Tapi di dalam dewan ini mengatakan mana hak kami sebagai dia tidak ada di sana. Dia tidak sama sekali pun membuat timbalan menteri yang saya bersama dengan dia. Tanyalah timbalan menteri. Sekejaplah. Air Hitam ada di sana. Tak apa sekejap. Tengok rekod Twitter saya. Saya nampak dalam website jangan tuduh sesuatu yang tidak tepat. Yang berhormat, you tidak menteri, boleh menteri berhujah kepada lain topik. Ini satu fitnah yang tidak betul. Saya minta sikit. Sila. Saya katakan tadi. Jawab kepada Tan Sri yang di-Pertua. Lain topik. Tangkap Batu sudah. Yang berhormat Tawau dan yang berhormat Putatan memohon penjelasan berkenaan tindakan atau plan yang diambil bagi menyelesaikan masalah orang-orang dan kanak-kanak tanpa kerakyatan atau stateless kids di Sabah, dan adakah mereka dibenarkan bersekolah. Isu mengenai stateless children bukan merupakan isu baru, tetapi ia adalah merupakan isu yang telah berlarutan sehingga sekarang yang sedang diberi perhatian oleh Kementerian Dalam Negeri bersama-sama dengan agensi kerajaan yang lain untuk diselesaikan. Pada masa ini, Kementerian Dalam Negeri sedang mengambil dan mengumpul maklumat mengenai isu stateless children ini, termasuklah isu ketiadaan dokumen pengenalan diri dan taraf kewarganegaraan. Dalam hal ini adalah dimaklumkan bahawa isu pendokumentasian sijil kelahiran Sabah adalah takluk kepada Ordinan Pendaftaran Kelahiran dan Kematian Sabah Chapter 123, di mana sijil daftar lewat kelahiran pada dasarnya memerlukan pengesahan Magistrate Kelas Pertama. Isu ini merupakan isu yang amat rumit, merangkumi skop yang lebih luas kerana ia melibatkan kuasa perundangan negeri dan perlu ditengani secara bersama oleh pelbagai agensi. Boleh saya tanya sikit Yang Berhormat Menteri pasal ini? Pasal isu Sabah. Saya minta penjelasan sedikit tentang soal pemberian sijil kelahiran. Apakah betul kalau diberi sijil kelahiran itu bukan bermakna kewarganegaraan? Maknanya sesiapa saja yang lahir di negeri Sabah, tidak semestinya dia rakyat ataupun pendatang tanpa izin ataupun pekerja yang halal dan haram ini, apabila ada kelahiran yang berlaku di dalam negeri, ianya perlu diberi sijil kelahiran dan bukan bermakna itu adalah warga negara. Saya minta penjelasan Yang Berhormat. Tepat, Yang Berhormat Kota Belud. Sijil kelahiran ini berkisar dan berbangkit apabila anak-anak ini memohon untuk masuk ke sekolah, dan masa dan ketika itu ayah mak bapak mereka yang sebelumnya tidak melihat pendaftaran kelahiran anaknya sebagai satu perkara yang penting,
alih-alih berdepan dengan satu masalah yang besar. Walaupun dari segi dasarnya kementerian daripada awal dahulu telah menyatakan bahawa sama ada sijil atau tidak, mereka ini harus diberikan pendidikan, tetapi malangnya ianya tidak berjaya seperti yang kita harapkan. Sebab itu program-program outreach di mana kita turun ke kawasan-kawasan pendalaman bersama-sama dengan magistrat kelas pertama yang disebutkan sebagai satu prasyarat di Sabah dan di Sarawak oleh pihak Jabatan Pendaftaran, merupakan satu usaha yang sedikit sebanyak dapat membantu kanak-kanak ini bersekolah, tapi ini sekali-kali tidak bermakna bahawa mereka merupakan warga negara kita. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Perkara ini bukan berlaku di Sabah saja, tapi juga di Semenanjung, di mana ibunya bukan warga Malaysia dan anak dilahir sebelum perkahwinan itu ibu dan bapanya, tetapi juga pendaftarannya tidak memasukkan nama bapa. Adakah ini boleh dibetulkan supaya walaupun mereka tidak berdaftar perkahwinan, tapi sekiranya ada lelaki yang katakan dia adalah bapa kepada anak ini, jadi namanya dimasukkan dalam sijil kelahiran supaya dia tidak menimbulkan masalah seperti ini. Dan masalah ini bukan menyusahkan ibu bapa, tapi juga dia akan membebankan kerja-kerja kepada kementerian yang berhormat. Sekian, terima kasih. Hormat, isu yang berkaitan juga. Okay. Terima kasih. Terima kasih, Yang Berhormat. Sebagaimana yang disebut oleh Bukit Mertajam, isu yang sama juga berlaku dalam kawasan saya, iaitu melibatkan perkahwinan dengan warga Thailand. Jadi saya minta penjelasan secara mudah daripada pihak kementerian dalam mengendalikan isu-isu rakyat yang berkaitan, bagaimana mekanisme yang paling mudah, yang terbaik untuk kami wakil rakyat menyelesaikan sekiranya perkara ini berlaku di kawasan kami. Ini ada kaitan dengan undang-undang negara. Dan kalau pada satu ketika dahulu mungkin kita tidak mempunyai kaedah untuk mengenal pasti siapa sebenarnya ayah bayi berkenaan, hari ini dengan ujian DNA boleh memudahkan kita, dan ada kes-kes tertentu di mana kita melonggarkan syarat tadi atau peraturan kerana sah melalui DNA testing dengan ujian DNA bahawa ayah atau ibu berkenaan memang ada talian darah dengan kanak-kanak berkenaan. Keduanya, oleh kerana saya sebut Sabah, ialah soalan asalnya datangnya daripada Tawau dan Kutatan. Ini tidak bermakna bahawa program outreach kita hanya berkisar kepada Sabah dan Sarawak, dan tetap merupakan satu pendekatan dan program yang kita lakukan di Semenanjung ini. Dari segi apa yang berlaku di Rantau Panjang juga untuk umat Islam sendiri berhubung kait dengan kanak-kanak berkenaan, ini ada kaitan dengan fatwa yang telah pun diturunkan, dan ada kaitan juga dengan pendirian negeri-negeri berkenaan untuk mewartakan sesuatu pendirian. Sebab itu ianya bukan satu perkara yang mudah seperti apa yang diharapkan oleh Rantau Panjang saya jawab, kerana ianya bergantung kepada kes-kes dan latar belakang individu-individu berkenaan. Dan yang dipertua dah 2 jam lebih saya menggulung. Jadi yang lain ini bukan merupakan isu-isu besar. Saya ucapkan terima kasih kepada Yang Berhormat Menteri, boleh saya sebab dalam perbahasan saya bangkitkan isu nanti saya jawab tuduhan yang dibawa oleh bekas
pegawai Because kanan ianya tak polis akan, Dato' Mat Zain dan selalu Ramli Yusof tentang Menteri, tiap itu kali perkara yang saya- penting ini berkenaan sangat dengan penting. peguam negara perlu dijawabkan. Tiap kali saya Itu- menggulung itu Tan berkaitan Sri dengan yang ketua, kewibawaan institusi ah, PDRM. penghujungnya Kenapa macam kita gini tidak menjawab? Mr. Speaker, berkenaan dengan Isu tuduhan yang sangat diberi besar. yang Perlu dilantarkan jawapan dan terhadap at least peguam komen negara. sedikit respons daripada Sebagai Dewan menteri yang Menteri. bertanggungjawab kena jawab Last kepada issue. soalan ini. Okey. Isu-isu Bukan konkret. isu yang ringan. Can we have answers to that? Ya, ya. Ya, jawapan kepada tomahan yang dibuat terhadap Sekejap, peguam sekejap. negara. Kenapa tidak ada jawapan? Ini Dewan Rakyat. Saya dulu. There should be some response. Ya. Okey, last issue apa dia? Ya. Apa dia? Dengan izin Isu Ha. bekas ketua polis negara, bekas ketua polis negara yang didakwa oleh bekas ketua CID Kuala Lumpur dan juga bekas ketua siasatan jenayah perdagangan terlibat dalam memberikan perlindungan kepada kumpulan kongsi gelap dengan ada kaitan pula dengan peguam negara. Jadi saya rasa bahawa isu itu dibangkit oleh banyak pihak, dan Dewan ini satu tempat yang sangat penting untuk membersihkan institusi ini daripada sebarang dakwaan kalau dianggap dakwaan itu tidak betul. Tapi sekarang ini sudah berlega, ini didakwa oleh bekas-bekas pegawai kanan polis. Ini satu isu yang besar, serius isu ni. Isu yang dibangkitkan. Benda ni telah pun dibangkitkan sebelum daripada ni. Dan perkara ini telah pun dirujukkan kepada SPRM dahulu lagi. Dan pada masa dan ketika itu tidak ada kes untuk SPRM melaksanakan dan meneruskannya. Kalau sekiranya ahli-ahli yang berhormat mempunyai bukti-bukti baru, hujah-hujah baru, bawa kepada SPRM, kerana ianya melibatkan ahli dan bekas warga PDRM itu sendiri, dan kita tidak mahu menyiasat sesuatu yang melibatkan ahli kita sendiri. Biar pihak ketiga melalui SPRM melakukan Menteri, kalau boleh saya tanya. siasatan mereka telah buat keputusan lebih awal lagi, dan kalau sekiranya ada hujah-hujah baru daripada apa yang dibincangkan dahulu, saya rasa tidak ada sebabnya SPRM tu nak boleh buka balik kes ini. Menteri, jawapan untuk siasat tersebut dan membuat pendirian. Menteri, kalau boleh Menteri. Dalam hal ini saya pun tahu niat dan hasrat mereka dalam hal ini, dan benda ni telah pun kita jawab daripada di luar Dewan, dan ini jawapan yang memesong Dewan pihak KDN. Ianya berada di dalam tangan Menteri. SPRM, dan saya rasa itu yang paling wajar. Menteri, kerana ia ada tumahan melibatkan baru, ahli anggota ada kenyataan pihak baru, PDRM ada mereka-mereka sendiri. yang naik Jadi, yang memberi bahawa mereka sedia untuk yang memberi keterangan. Dia kata isu terakhir untuk saya jawab, itulah jawapan Dan saya. Menteri, ini kena jawab. Jadi, Menteri, dalam ada hal orang ini, yang hendak memberi kalau keterangan, kenapa di- kamu tidak nak jawab dalam Kalau- Dewan ini? Kenapa ada satu saya dah cover jawab. up Saya dah- dalam hal ini? This involves the whole Ya, police ada force, involves perkara-perkara AG baru. Chambers. Macam mana you tidak nak jawab dalam Dewan Ahli ini? Berhormat, Pucung. Tak, persoalan yang Betul. timbul Tan Sri, kalau kita ada press conference di Ahli luar, Berhormat. kita keluarkan kenyataan, Dan langsung pun- tidak dijawab. Bukan Tapi satu perkara jawapan ini, yang dia bukan berikan hari adalah ini kita yang jawab dibangkitkan. siasatan Perkara dulu. ini Ahli Berhormat, dibangkitkan Pucung. di luar Nyatakan dulu. bahawa Betul, betul. tidak ada kes. Dan itu pun saya dah jawab. Kenyataan Jadi baru. nak bangkitkan dengan di dalam Dewan hari Tak ini apa, tak apa, yang merupakan berhormat itu. sesuatu yang Tak telah apa, pun tak apa. dibangkitkan This di luar involves sana. not only the Jadi AG you want to have Chambers, your the press entire conference, you criminal go ahead and justice do your system. press conference. Yang Berhormat dulu. Ahli Berhormat dulu. Tapi Tuan Tan Sri Speaker, ini isu yang cukup penting. Ahli yang Berhormat, duduk Langsung dulu yang tidak ada Berhormat. jawapan. Dulu yang Berhormat. Duduk Berhormat. Datang sini 2 jam tapi nak jawab, tapi isu yang paling penting tak nak Ahli yang jawab. Berhormat. Ahli yang Berhormat, Pucung. Ahli yang Berhormat. Speaker penting pada dia. Bawa dekat luar harus jawab dalam Dewan. Menteri, tak apa, tak apa, Menteri. Tak apa, tak apa. cerita? Tak apa, tak apa, tak apa. Saya dah duduk, Apa si cerita? Pucung pun Tak apa, tak apa dulu. Jawab jawab dalam Dewan. Pergilah, pergi bawa sampai jalan. Dia dah hujung penggulungan Tak apa, tak semata-mata apa. untuk membangkitkan isu Tak apa, ini tak apa. Menteri yang datang untuk ke Dewan kepentingan ini, politik. Ahli yang Berhormat, Soalan Ahli yang Berhormat, penting, Pucung. it's a Ahli yang public Berhormat. issue. Kenapa tidak dijawab? Ahli yang Berhormat. Macam Ahli mana Berhormat, mau Ahli jawab kalau style tak jawab? Sit down. Apa dah? Sit down. Shut up. Ahli yang Berhormat, ahli yang Berhormat. Jawab pun biar dah. Speaker, an issue of national importance. Pucung, duduk dulu Pucung. Duduk dulu. Yang kita bercakap ni tak ada national important. Tangga Batu, duduk dulu. Tangga Batu, duduk dulu yang Berhormat. Kepada seluruh anggota Polis Diraja Malaysia. Ahli yang Berhormat, duduk Selamat dulu. Hari Polis yang ke-205. Tahniah dan syabas ucapkan kepada polis. Ahli yang Berhormat, duduk dulu. Ahli yang Berhormat, saya paham perasaan dan sentimen masing-masing
termasuk apa yang dihujung oleh Puchong, apa yang dibangkitkan oleh Subang, dan ahli yang berhormat yang lain. Ini peraturan mesyuarat. Saya telah sebut kepada Subang sewaktu membahas. Malahan saya tegur Subang beberapa kali, saya kata ada perkara-perkara yang tidak boleh sentuh di bawah peraturan mesyuarat. Pada ketika itu, I let it go. Peraturan mesyuarat yang di depan saya sekarang ini ialah kalau sekiranya sesuatu tuduhan itu jangan bilang kepada ahli yang berhormat, kepada orang lain pun difikirkan bahwa ianya benar-benar mempunyai bukti. Ahli yang berhormat yang berkenan mesti bawa usul persendirian. Tuduhan, ada substantial motion tuduhan. Kedua, saya sudah bagi tahu kepada yang berhormat Subang bahwa kalau ada perkara seperti begini, bermakna lapor kepada pihak-pihak yang berkenan. Mengenai dengan soal menteri menjawab, sama ada ianya memuaskan kepada atlet yang berhormat, daripada dulu lagi selalu dinyatakan. Pendirian saya, interpretasi saya kepada peraturan mesyuarat ialah menteri boleh menjawab, menteri tak boleh menjawab. Jawapan menteri tadi mengatakan bahawa isu ini adalah isu lama. Isu ini sudah saya jawab dulu. Isu ini telah pun disiasat oleh BPR dulu. Tak ada. Cuma apa yang dibangkitkan oleh Subang lagi pada ketika itu, Puchong tak ada di sini, ialah dia kata ada lagi isu baru, isu ini adalah dimasukkan dalam blog. Saya sudah sebut pada ketika itu, saya kata itu sama juga dengan apa yang dimasukkan dalam konvensional media, media cetak. Itu peraturan mesyuarat. Jadi kalau sekarang ahli yang berhormat daripada Puchong mendesak kepada menteri, itu juga pendirian menteri, yaitu sudah dijawab dulu, tidak ada bukti yang baru. Kalau ada bukti yang baru, lapor kepada pihak yang berkenaan. Jadi bagi saya berpuas hati dengan itu. Jadi kalau lagi Puchong berdiri, Batu berdiri, Kota Abdul berdiri, ramai lagi yang berdiri, Kulim Bandar Badu berdiri lagi semua. Macam mana? Apa penyelesaiannya? Tan Sri Speaker, kalau boleh. Persoalan yang timbul adalah ini. Jawapan yang diberikan menyatakan bahawa siasatan telah pun dilakukan. Itu siasatan lama. It's simple. Itu siasatan yang lama. Selepas daripada siasatan tersebut, bangkit keterangan baru, bangkit saksi-saksi yang menyatakan mereka sudi nak tampil ke hadapan, tetapi langsung tidak ada sebarang tindakan. Jawapan yang diberikan hari ini langsung tidak menyentuh terhadap perkara-perkara tersebut. Tan Sri Speaker, dalam kes ini, dalam perkara ini, pihak polis yang hendak jawapan. Pihak polis, anggota polis yang menjalankan tugas pada hari ini, mereka hendak tahu sekiranya mereka ada aduan, mereka buat aduan, mereka kemukakan isu, kenapa pihak kementerian tidak ambil tindakan? This is also for the police. If police officers cannot get justice, then where do they go? Tan Sri Speaker, itu isu dia. Telah pun dijelaskan di bawah SPRM. Dia sengaja. One time. Okey, sila. Tan Sri yang di-Pertua tadi dah pun perjelaskan sejelas-jelasnya. Dan saya dah kata kalau ada bukti baru, bawa. Bukan kita nak takut apa. Tetapi bawa kepada pihak yang berkenaan. Siasatan dahulu dibawa oleh SPRM. Kalau ada bukti baru, bawa kepada SPRM. Apa susah sangat? Isu dia, Tan Sri yang di-Pertua. Menteri tak jawab, ini sudah siasatan sudah dibuat, perkara ini telah dirujuk kepada SPRM. Itu bukan jawapan. Pada masa itu BPR. Itulah punca masalah sebab dalam isu ini, dakwaan yang dibuat oleh bekas mantan pegawai kanan polis seperti Datuk Ramli Yusof dan pegawai lain, pihak BPR terlibat dalam penyalahgunaan kuasa dalam siasatan ini. Mereka memihak kepada satu pihak. Sama ada itu dakwaan itu betul atau tidak, itu lain cerita. I understand. So, jawapan dari segi itu tak memuaskan. Memang kami tak bukan saja Puchong, you sit down first. I understand. Kalau mereka aduan dia, mereka menggunakan kekerasan. Jadi aduan adalah bahawa pihak pegawai BPR menggunakan kekerasan. Saya faham. Duduk. So jawapan itu memang tak boleh diterima kalau saya dalam boleh dewan. bagi sedikit pandangan Tan Sri. Putar dulu, jangan dulu campur putar dulu. Boleh saya selesaikan dulu ini. Pasal saya dalam SPR Tan Sri. Duduk dulu, Subang duduk dulu. BPR dan SPR. Duduk dulu Subang. I understand. Dulu. Tak faham isu yang dibangkitkan. Ya dulu. I understand what you mean. Even SPRM mereka menggunakan kekerasan terhadap pegawai polis. It's the same thing. You are lawyer, you should know, committees that you can refer to if you are not happy with SPRM. Ahli yang berhormat, boleh duduk dulu yang berhormat. Apa perbezaan Please SPRM dan understand BPR? that you are the one yang berhormat sendiri yang telah meluruskan akta SPRM. Sama jawatan kuasa independen.
I mean, Menteri nak jawab ke, Kota Belud nak jawab ke apa ini? The point is, Ahli yang berhormat, boleh ahli yang berhormat duduk dulu. I'm giving you my opinion, sir. Ahli yang berhormat yang sedang berdiri, tolong duduk dulu. Ahli yang berhormat, apa yang saya dapat tahu daripada perbahasan ini ialah tindakan mesti diambil. Kalau tindakan nanti diambil, yang saya surprise, kebanyakan yang bercakap ini termasuk diri saya sendiri adalah peguam. How do you start an investigation? Will the minister, in accordance to our procedure, ask the IGP to start an investigation? can I answer that question, Tuan Yang Pertua? It's very simple. It's a very simple answer. The police don't even need a report. The police can take cognizance of any report. Yes, Dato' Ramli Yusof has said, I'm prepared to come to any investigation. I know that. I understand that, Yang Berhormat. They don't need a report. So, there's a simple answer to your question. Ahli Yang Berhormat, yes. But what I'm saying is, kalau perkara ini setiap kali ditimbulkan, bermakna Ahli Yang Berhormat mau disiasat. Okay, cognitions is not enough to me. Make laporan, produce the new evidence. Then investigation can start. This is what the minister is saying. Tuan Yang Ketua, that is for the Menteri to answer, not for Tuan Yang Ketua to step into that issue. Let him answer. Yang Berhormat, Yang Berhormat Subang. Yang Berhormat Subang, dulu. Yang Berhormat, the minister to me, as far as I'm concerned, he already answered. So what we want to respond to the minister is to say, senior former police officers have made very serious allegations in the media. He cannot pretend he doesn't know. This house cannot pretend it doesn't know. Yeah. It must take cognizance of these Ini things. sudah Do not ask us to do reports. And it shouldn't come from Tuan Yang Ketua. No. Subang, you are belittling me, you are accusing me. I am not. Subang, yes. Tan Sri, why can't we set up a tribunal? Why can't you set up an investigation? Independent person to look into all these complaints. Duduk dalam rumah. Ikut dia. Boleh kalian duduk dulu. Set up an investigation. The minister, not you, sir. The minister. Why can't the minister set up an investigation? Ini semua. Ahli Yang Berhormat, tugas saya adalah mendengar perbahasan. Tetapi perbahasan yang tidak ada kesimpulan membazir masa. Setiap apa yang dihujah oleh Yang Berhormat sebelah kiri mesti mempunyai jawapan yang satisfy you all. Dalam debate tidak ada itu. You already raised the point. I let you raise the point during your debate. Now, Pucung juga timbulkan same reaction. Then after that what? Is this a court of law that you want Widai want answer yes or no? Kita bukan kerajaan. Tak ada. Jadi kalau tak ada Subang, kita bukan kerajaan. implying? Kerajaan duduk di sana. Kita minta kerajaan buat siasatan. Itu yang kita perlu. Dia nak jawapan menteri ikut apa kehendak dia. Tan Sri. Menteri dah jawab. Okey. Saya minta jawab. Pokosna dulu. Duduk Pokosna dulu. Batu duduk Pokosna dulu. Now, Pucung dulu. Now, Minister, Menteri. I will ask you again to stand up. What is your reaction to this? After that, I'm closing the subject. My reaction, you want to investigate. Nak siasat. Tetapi kalau sekiranya nak siasat, ianya mesti disiasat oleh pihak SPRM. Kalau sekiranya disiasat oleh polis, melibatkan mantan ketua polis sendiri, nanti dituduh oleh mereka bahawa apa siasatan kita pun tidak adil. Kalau peringkat awal disiasat oleh SPRM dan SPRM telah pun membuat keputusan, sekarang ni kalau sekiranya ada bukti baru untuk je bawa kepada SPRM. Menteri, itu kenapa SPRM dan saya percaya yang apa yang Tan perkara Sri ini? yang dipetul sebut tadi, ianya bersamaan dengan apa yang saya jawab kepada mereka. Cakap berapa jam pun, itulah jawapan saya. Tan Sri yang dipetul. Yang Berhormat, Tan Sri, bagi saya kita harus berfikir di luar daripada kotak pemikiran biasa. Kalau Yang Berhormat Menteri datang sini menafikan bahawa tidak ada kes. Sepatutnya Yang Berhormat atas nama kerajaan untuk membersihkan nama baik pasukan polis boleh mengambil tindakan ke atas bekas dua pegawai kerajaan polis. Menteri, tak tahu apa dia cakap ni. Tan Sri betul. Aduan dibuat terhadap pegawai SPRM. Pergi SPRM. Bagaimana SPRM masih boleh siasat perkara ini? No, bawa pergi SPRM. Saya setuju dengan Yang Berhormat Menteri.
Takkanlah pihak polis menyiasat polis, lepas itu nanti digunakan oleh mereka dalam pilihan raya. Menteri, dalam SPRM, Tan Sri, kalau mereka tidak percaya kepada SPRM, ada 5 jawatan kuasa yang independen yang mereka boleh bawa. Kalau kerajaan tak nak siasat, menafikan, okey, saman kedua-dua orang ini. Kedua-dua orang bekas pegawai kanan polis. Okey, saman. Siapa ini membuktikan kerajaan tulus untuk membersihkan kalau kita saman lagi nanti masalah. Sekarang saman bekas bekas polis dia datang bukan dengan cakap kosong. Dia datang dengan dokumen, dia datang dengan penuh keberanian, dia tahu resiko dia. Memang dia tahu, dia tak berani nak siasat perkara itu, oleh kerana itu tidak siasat, kerana tahu aduan itu betul. Masalah memang terdapat polis yang siasat sama juga. Polis itu sebab tidak oleh itu tak boleh jawab. Saya katakan dulu pun SPRM, saya pun setuju tak payah siasat, tapi saman dua orang bekas pegawai polis ini. Negara ini terlibat dalam skandal tetapi tidak ada siasatan. Tan Sri, mesyuarat apa ni Tan Sri? Apa ni SPRM? Bawa pergi SPRM lah. Apa pula tak siasatnya? Menteri kata SPRM tak faham ke yang mana? Nasib Speaker, pokok senang ni ada masalah pendengaran ke? Apa Menteri tidak faham apa yang berbangkit. Menteri langsung tidak faham, tidak nak faham perkara ini. Yang berhormat, macam mana boleh lantik menjadi menteri macam ini? Bawa pergi SPRM. Jawab. Itu masalah dia. Jangan tak siasat. SPRM. SPRM tidak boleh siasat diri mereka. Ada 5 jawatan kuasa bebas. Kalau dia tak berhormat, tak percaya, apa boleh buat? It's not my problem, it's your problem. Kalau dia tak percaya SPRM. The complaint implicates SPRM. Itu BPR. Itu BPR dengan SPRM jauh bezanya. Ada 5 jawatan kuasa baru. Speaker, kenapa tidak boleh satu tribunal ditetapkan? Form a tribunal, independent tribunal, Tan Sri. Every time kenapa Yang berhormat melibatkan institusi yang paling besar dalam Malaysia? Sistem administration of justice. Kalau pembangkang ada banyak masalah, tak ada tribunal pun. Itu yang kita nak tahu. What are you afraid of? Ahli yang berhormat. Ahli yang berhormat. Ahli yang berhormat. 1, 2, 3. Kalau ada lagi yang berdiri, saya akan halau ahli yang berhormat. Ahli yang berhormat, kamu tahu peraturan berbahas. Kamu tahu. You know. You want to score points? I will score points. Ada lagi mau berdiri? Menteri sudah siap, Menteri. Kalau sudah siap, golong. Saya mencoba. Dah siap, Tan Sri yang Dipertua. Dalam hal ni, seorang nak kena saman, seorang suruh tribunal. Jadi apa matlamat mereka untuk nak gembar-gemburkan untuk mileage di luar sana telah pun berjaya. Tetapi kita berdiri di atas kebenaran. Dalam hal apa yang telah pun dijawab, saya percaya bahawa perkara-perkara pokok yang dibincangkan tidak berkisar kepada isu-isu politik dan mileage politik. Ianya telah pun dibahaskan secara rasional. Dan apa yang kita gulung tadi banyak berkisar kepada ancaman-ancaman yang mungkin merupakan ancaman baru dalam konteks dunia tampan sepadan. Ancaman baru ini memerlukan ialah pihak polis terlibat dalam memberikan perlindungan kepada jenayah, kepada kumpulan kongsi gelap. Ini ancaman baru. Kalau dulu ancaman ini tak timbul kepada kita, bagi saya. Ini ancaman baru kepada negara. Soal keselamatan, jaminan keselamatan yang polis tak boleh nak mengawal keadaan kerana apa? Kerana ada penglibatan pegawai-pegawai tinggi polis yang melindungi yang berhormat kumpulan kongsi gelap. Yang berhormat Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah. Silakan.